Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya hayyu ya qayyum ya rabb Musa wa Harun wa Nuh wa Ibrahim wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. أكرمنا بجودة الحفظ والفهم وارزقنا الحكمة والثبات الذهني والعقل والحلم والعلم والنجاح في الدنيا والآخرة بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita sama-sama pada pagi ini menunaikan sembahyang fardu subuh secara berjamaah, kemudian sama-sama kita berzikir dan berdoa, seterusnya mempelajari kitab Bab Harap karangan Al-Alim Al-Allamatu Al-Jami'u Baina Ilmai Al-Syari'ati Wal-Haqiqah Tuan Haji Abdul Samad Ibnu Muhammad Saleh rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada pagi ini kita sambung lagi ke surat 5, masih lagi di bawah tajuk Taubat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Maka hendaklah engkau banyak fikir dan ingat-ingat akan yang demikian itu, kerana bahawasanya ialah membawa kepada taubat. Kerana bahawasanya barang siapa fikir dan ingat akan yang demikian itu dengan kuat yakin, maka berasa pedih dan sakit hatinya. Kalau orang Kelantan baca pedis, sebab ujungnya dia ada sin, jadi bahasa baku ya pedih. Maka berasalah pedis atau pedih dan sakit hatinya, maka iaitu dinamakan menyesal. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila seseorang itu merasakan sakitnya, merasakan sakit seksa Allah Subhanahu wa taala dan memandang pada dirinya yang serba kekurangan, maka ketika itulah mendorongkan ianya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara rukun taubah iaitu menyesal. Macam mana nak tahu menyesal tak menyesal? Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala menyebut bahawa sesungguhnya tanda menyesal tulul huzni ala ma fata. Tanda seorang itu menyesal panjang sedihnya di atas sesuatu yang telah terluput. Tulul alamatun nadam tulul huzni ala ma fata. Kalaulah contohnya beberapa amal-amal salih yang sebelum ini sudah terlepas, dia rasa menyesal sungguh, sedih kerana tak dapat buat. Berapa banyak amal-amal salih yang telah kita terlepas buat, terutama zaman kita muda-muda dulu. Dah banyaklah terlepas. Kalau sudah terlepas,
maka ianya tidak boleh dikejar semula. Kerana diriwayatkan daripada Sayyidina Hasan Ibnu Husain Ibnu Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha menyebut bahawa sesungguhnya apabila tiba sahaja hari yang baru, maka hari ini akan berkata, macam hari ini akan berkata, ini adalah baru pagiku. Mana hari ini dia akan berkata, hadza, hari ini ialah hari yang baru, dan aku tidak akan kembali balik hari yang selepas itu. Pada semalam hari Sabtu tidak akan boleh kembali semula. Apa yang telah luput dan tidak dapat kita lakukan pada waktu semalam, maka tidak boleh dikejar semula pada hari ini. Terlepas, kira dah terlepas. Oleh sebab itu, orang yang benar-benar menyesal, dia akan berpanjangan sedihnya. Tulul huzun ala ma fata. Sedih dia, mengenangkan diri dia kerana ianya sudah banyak tidak melakukan amal-amal soleh, maka dia akan pecut umur-umur yang baki ini. Sisa-sisa umur yang baki, dia tidak akan menangguhkan lagi melakukan amal. Inilah dia antara tanda-tanda orang yang disebut orang yang menyesal. Kalau sekadar kita sebut aku menyesal daripada dosa ataupun dari segala apa yang telah kulakukan sebelum ni, tidak ada apa-apa perasaan pada diri dia, tidak memenuhi tanda-tanda orang yang menyesal. Alamatun nadami tulul huzni ala ma fata. Tu tanda dia. Kalau rupa kita ni tak ada rasa sedih, rasa biasa je, apa yang telah berlalu sebelum ini, belum lagi termasuk orang yang benar-benar menyesal di atas dosa yang telah dilakukan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, maka apabila kuat menyesalnya, apabila dia kuat menyesal, sedih dia atas apa yang telah terlepas sebelum ini, nescaya keluarlah daripadanya hendak meninggalkan segala dosa. Maka dia akan membuahkan natijah dia, kesan dia, dia akan tinggalkan segala dosa-dosa ni. Dia akan tinggalkan segala dosa. Kenapa? Kerana dia mempunyai ilmu. Oleh sebab itu para alim ulama menyebut, sesungguhnya taubat ini tersusun ia di atas 3 kategori, kita 3 martabat. Martabat yang pertama mewajibkan yang kedua. Martabat yang kedua memerlukan yang ketiga. Apa yang pertama? Al-ilmu. Dia mesti ada ilmu. Ilmu tentang apa? Bi'azmil zambi, bahawa dengan besarnya dosa itu. Kalau dia tak ada ilmu bahawa merasakan dosa itu amat besar, kerana dengan dosa itu menghijabkan di antaranya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesan dia dosa ni, dia menjadi hijab, terdinding di antara hamba Allah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itulah yang pertama disebut oleh ulama al-ilmu, mesti ada ilmu. Ilmu tentang apa? Bi'azamil zambi, bahawa dosa tu kesan dia amat besar. Wa kaunu hijaban bainal abdi wa bainallah. Dosa ni kalau kita tidak bertaubat, kesan dia menghijabkan di antara hamba Allah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila hamba Allah mengetahui bahawa besar bahayanya dosa itu, sehingga boleh menyebabkan terhijabnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan memberi kesanlah dalam hatinya, merasa sakit, rasa pedih, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru itu dia meninggalkan dosa. Kalau tidak ada ilmu, dia tidak akan tinggalkan. Bila dia ada ilmu, meninggalkan segala dosa, sehingga kuat menyesalnya, nescaya keluarlah daripadanya, dia tak mau buat dosa, hingga meninggalkan segala dosa. Bukan setakat tinggalkan dosa dan mengqadakkan barang yang luput
seperti sembahyang dan puasa, dan cita-cita asta tiada kembali kepada umpama segala dosa yang telah lalu. Begitu. Ini tanda orang yang menyesal. Dia akan bertaubat di atas dosa-dosa yang telah dilakukan sebelum ini. Kalau ada fardu-fardu yang tidak dilaksanakan, maka dia akan mengqadakkan. Oleh sebab itulah taubat ini tersusun kepada 3. Yang pertama, mesti ada ilmu. Orang tak ada ilmu, dia tak akan boleh bertaubat. Yang kedua, menyesal, iaitu dalam kitab kita An-Nadam. Tanda dia menyesal iaitu dia sedih. Apabila telah menguasai perasaan sakit dan sengsaranya dengan dosa yang telah dilakukan oleh hamba Allah tersebut, maka akan terpancarlah kehendak dan keazaman meninggalkan dosa. Kalau dia tak ada rasa sakit, macam kita dah huraikan pada pengajian yang lepas, dia tidak akan berazam. Tapi kerana dia merasa sakit dengan dosa yang ada pada diri dia selagi mana tak bersih, maka kalau tak ada rasa begitu, dia tidak akan pergi kepada azam. Tapi kalau dia ada rasa, dia akan berazam bersungguh-sungguh. Jadi apabila dia menyesal, lepas menyesal dia berazam. Apa tanda orang menyesal? Dia sedih dan tamu lagi melakukan dosa. Dia akan mengqadakkan semayang-semayang yang telah ditinggalkan sebelum ini. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, rahmatullah alal jami', dan juga ulama-ulama kita, semayang fardu ni wajib diqada. Pernah ditanya kepada seorang ulama sufi. Ada orang menyangka bahawa ulama-ulama sufi ni dia tak pandai hukum fiqh. Tapi ulama sufi dulu dia merangkumi semua. Syekh Ibn Athaillah Sakandari rahimahullah ta'ala menguasai ilmu fiqhnya, tafsirnya. Begitu juga Tuan Tabal kita ni, ulama yang alim, banyak kitabnya. Tapi Allah serlahkan dari sudut kesufiannya. Kitab fiqh paling masyhur Minhatul Qarib, karangan Tuan Tabal kita ni. Tuan Tabal kita ni mengarang kitab Minhatul Qarib, kitab fiqh paling masyhur. Kemudian kitab tasawuf paling banyak. Kemudian mengarang kitab tauhid Tuan Tabal kita ni. Allah serlahkan dia di sudut kesufian, tapi alim semua bidang. Syekh Daud Al-Patani Allah serlahkan di sudut tauhid, tapi banyak kitab fiqhnya. Syekh Abdul Samad Palembani terselah di sudut ilmu tasawuf, tapi seorang yang alim semua bidang. Syekh Arsyad Al-Banjari Allah nyatakan dan serlahkan di sudut kefakihannya, mengarang kitab Sabilal Muhtadin, tetapi ianya juga seorang sufi. Di antara kitab Syekh Arsyad Al-Banjari yang detail membicarakan tentang alam kesufian, iaitu Ma'rifah kitabnya, Kitabul Ma'rifah, kitab yang membicarakan tentang ilmu tasawuf, karangan Syekh Arsyad Al-Banjari rahimahullah ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, semayang fardu tanda mereka bertaubat kena qada, sebab dia berhutang dengan Allah. Fadainullahi ahaqqu an yuqda, hutang Allah wajib ditunaikan, wajib diqada semula. Kita dengan Allah wajib qada. Oleh sebab itu kalau kita tak tahu berapa rakaat kita tinggal, ditanya kepada ulama sufi macam mana kita ni, maka kembali kepada asal. Asalnya satu hari 5 kali kita semayang. Maka kita pun tak tahu tertinggal zuhur ke tinggal asar dulu. Zaman kita muda-muda dulu, kita pun tak tahu macam mana. Dari sudut ilmu kesufian, kita qada semua. Kita qada. Mana bermula daripada subuh, lepas semayang subuh kita qada. Kita pun tak tahu sebab bila kita tahun bila kita tinggal, berapa rakaat kita dah tinggal, maka dikirakan satu hari kita qada. Lepas zuhur kita qada, lepas asar kita qada, dan kita masakan
lebih kurang selama 3 tahun 4 tahun kita qada, dapat mengqadakan sembahyang-sembahyang telah terdahulu, insya-Allah. Walaupun lebih, kalau lebih Allah Subhanahu wa taala akan gantikan menjadi sembahyang sunat. Allah akan gantikan menjadi sembahyang sunat. Ini kaedah yang diajar dalam ilmu tasawuf. Ya, dalam ilmu tasawuf begitu, kita lebih berhati-hati. Bila kita sembahyang 5 waktu, lepas subuh kita qada juga subuh yang dulu, kemudian kita qada zuhur. Kalau selama 3 tahun 4 tahun 5 tahun kita berterusan, dah tentu ada yang sembahyang-sembahyang yang kita tertinggal telah dapat kita qadakan. Ini adalah jalan al-ahwat, al-akhzu bil ahwati, iaitu mengambil yang terlebih berhati-hati. Ini pegangan bagi ulama-ulama tasawuf. Tetapi kalau kita tahu memang waktu itu kita ada meninggalkan salat, iaitu hendaklah kita mengqadakan. Adapun pandangan Syekh Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Ahkam Tarikis Salah, iaitu hukum orang yang meninggalkan sembahyang hendaklah bertaubat dengan taubat nasuha, dan berazam tidak akan lakukan lagi, dan hendaklah melakukan amal-amal saleh. Kalau ada duit banyak, bersedekah, kemudian buat perkara-perkara yang baik-baik, minta Allah Ta'ala hapus, ampunkan dosa. Bukan maknanya kita kata dulu kakak memang tak semayang. Kakak dulu zaman muda tak semayang. Zaman kita muda-muda dulu, zaman-zaman kakak-kakak semua makcik-makcik, kalau pergi sekolah pun mana ada pakai tudung, mana ada pakai tudung. Semayang, kalau latihan bola, latihan netball, latihan hoki, memang tak semayang asalnya. Lelaki kalau main bola, dah azan maghrib pun cabut bulu kemuncup lagi, tak semayang. Ni dah tua-tua ni baru datang semayang. Dah tua-tua ni, berapa banyak kita tak solat sebelum ni. Tak boleh pandang lah gitu, dulu memang lah pakcik memang tak semayang. Alhamdulillah dah tua-tua ni, alhamdulillah lah ustaz dah tua-tua ni, Allah bagikan ada rasa nak datang semayang, pergi masjid, pergi mengaji, baru mula belajar Quran. Alhamdulillah. Dan minta Allah panjangkan umur kita dalam keadaan penghujung hayat kita, kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh qada, kena qada, kerana itu adalah hutang kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya pandangan Syekh Ibn Qayyim, dia kata bertaubat dengan taubat nasuha. Taubat nasuha, bila taubat nasuha dia punya rukun. Taubat nasuha dia ada punya rukun yang kita akan bahas akan datang. Dia ada rukun, bukan sewenang-wenang ataupun mudah-mudah kata taubat jangan buat lagi sudah. Tidak, Syekh Ibn Qayyim begitu detail panjang membahaskan meninggalkan semayang dengan sengaja, meninggalkan semayang dalam keadaan jahil, dua benda yang berbeza. Tetapi dalam mazhab kita Imam Syafi'i, tidak boleh semayang sunat melainkan sudah qada fardu. Berat dalam mazhab kita. Dalam mazhab kita berat begitu. Tetapi dalam mazhab Maliki membenarkan boleh semayang sunat muakkadah walaupun masih ada qada lagi. Maknanya kalau dalam sisa seumur kita yang ada ni, kalau pegang pandangan mazhab kita, kena qada dululah, tak boleh semayang sunat sebelum semayang subuh tadi kita semayang sunat, tak boleh selagi mana ada qada. Kita nak semayang sunat duha, ya tak boleh, kena qada juga. Kita nak semayang sebelum zuhur, selepas zuhur, qabliyah, ba'diyah, tak boleh kalau ada qada lagi. Kita nak semayang sunat tarawih, tak boleh selagi mana ada qada. Jadi disebut oleh ulama, pandangan mazhab Maliki itu lebih fleksibel zaman sekarang. Dalam keadaan kita dulu dalam keadaan jahil, teruskan qada, walaupun terus dalam keadaan kita qada, kita teruskan juga mana-mana semayang sunat muakkadah. Karena sunat muakkadah ni kalau kita dah tertinggal, itu adalah di antara amalan yang telah dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kena ada dalam hati qada gitu. Mengikut kemampuan kita, kita qada, dan dalam waktu yang sama kita bersedekah, kemudian kita buat benda-benda baik, minta Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dan memaafkan kita dan diampunkan segala dosa kita semua. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam kitab Furu' Masail, Syekh Daud Al-Qatani menyebut tidak boleh semayang sunat melainkan hendaklah qada keseluruhan semayang. Jadi kalau nak qada dah tua-tua ni,
tak sempat nak sembahyang qiyamul lail, nak sembahyang sunat duha, nak sembahyang sunat isyraq, nak sembahyang qabliyah ba'diyah, tak merasa nak sampai mati. Kerana mazhab Imam Syafi'i ini berpandangan memberi maksud jangan main-main, jangan nak main-main begitu, nak pandang sambil lewat tak perlu tak semayang nanti dah tua-tua qada, tak apa, pakai pandangan besok dah bertua-tua minta maaf ke Allah Ta'ala, pergi umrah, pergi haji, habislah. Imam Syafi'i kata hutang Allah wajib dibayar illa man taba wa amila amalan salihah. Tanda orang yang bertaubat iaitu wa amila amalan salihah. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i menghuraikan wa amila amalan salihah ini, wa amila amalan salih ini itu beramal dengan amal salih, ialah qada termasuknya. Selagi mana tidak qada, tidak termasuk orang yang beramal dengan amal salih. Ini ijtihad ulama-ulama kita di kalangan mazhab al-Imam Syafi'i rahmatullahi alal jami'. Betul, dan itu mempunyai hujjah. Tetapi tengok keadaan. Kalau dah tua-tua baru nak mula nak berjinak-jinak, jadi teruskan qada dan teruskan juga semayang sunat, sama terutama sunat muakkadah. Sunat muakkadah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para alim ulama menyebut di antara kebaikan-kebaikan yang boleh menghapuskan dosa, mana bila kita buat benda ini boleh menghapuskan dosa, boleh menghapuskan dosa. Di antaranya bertaubat. Kerana bertaubat disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kita baca sebelum ini, at-taibu minaz zambi kaman la zamba lahu. Orang yang bertaubat itu kalau benar dia bertaubat seolah-olah dia tidak ada dosa. Walaupun hadis itu dhaif, tapi dikuatkan dengan hadis-hadis yang lain yang mengukuhkan hadis tersebut, bahawa taubat boleh menghapuskan segala dosa. Yang kedua, al-istighfar, banyakkan minta ampun. Ikut pandangan ulama sufi, kalaulah contohnya kita ni banyak dosa, lebihkan istighfar. Kerana istighfar ini umpama mencuci bekas yang kotor. Bila bekas itu sudah bersih, barulah kita wangikan dia. Selagi tak bersih, kita buah minyak wangi pun dia jadi busuk balik. Maka istighfar itu adalah merupakan membersihkan bekas. Mana membersihkan hati-hati kita. Selepas dibersih, baru berzikir, baru bertasbih. Tasbih itu mewangikan dan menghiaskan dia. Bila kita rasa berat nak beribadat, kena istighfar. Bila kita rajin dan mula nak beribadat, rasa seronok, rasa lazat, zikir. Zikir itu dia akan jadi mencantikkan dan menjadikan ianya harum semerbak apabila kita berzikir. Kalau kita ni contohnya berat, dia lepas sembahyang subuh tadi zikir pun mengantuk aja, mana dia berat. Bangun pun, bangun boleh, nak sembahyang payah. Dia kena istighfar banyak. Kerana istighfar tu bila dia dah bersih, barulah kita zikir-zikir sehingga beratus-ratus ribu kita zikir pun dia rasa lazat seumpama wangi yang semerbak. Dah semerbak wangi dia. Ini kaedah yang diajar dalam ilmu kesufian. Iaitu kaedahnya, kalau berat macam kita berat, istighfar banyak. Kalau dah dia laju, banyakkan tasbih, banyakkan kita bertahmid, dia akan lagi pecut dengan keadaan yang baik. Tapi kalau sekarang ni kita zikir-zikir, dia tak boleh pecut. Zikir-zikir, tertidur terus. Pegang tasbih, subhanallah, 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 lena terus. Subhanallah, subhanallah, tasbih pun terlepas. Tasbih tu terlepas. Ambil balik tu. Dia tak boleh laju. Sebab apa? Semput dia. Yang menyemputkan dia dosa. Jadi dia kena bersihkan. Bila dah bersih zikir ni, berselawat, dia lagi laju, seronok, tahu-tahu dah berpuluh-puluh ribu. Ni kaedah
mungkin orang lain ada kaedah, tapi ulama-ulama sufi, ahli-ahli zikir mengajarkan sedemikian rupa. Kita tahu ya, tengok orang lain, kita tengok kita ambil tasbih, tengok kita zikir, tercampak, terjatuh tasbih. Kita makcik pun heran lah, kalau zikir tak tidur, tapi kalau sembang 2 jam tak tertidur. Itu dosa. Itu sebab yang telah kita bacakan, di antara prasyarat nak bertaubat al-ilmu tentang apa? Al-ilmu bi'azamil zambi fa innahu hijabun bainal abdi wa bainallah. Mesti ada ilmu tentang besarnya bahaya dosa, kerana ia telah menghijabkan di antara hamba Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, al-amalus salihah, itu amal-amal yang saleh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Hud ayat 113, innal hasanati yuzhibnas sayyiat, sesungguhnya amal-amal saleh itu menghapuskan segala yang tidak baik, dosa-dosanya Allah hapuskan. Di antara yang boleh menghapuskan, makna Allah gantikan yang lebih baik, doaul mukminin, iaitu doa orang yang beriman kepada orang beriman. Kita doa kepada sahabat-sahabat kita. Kita tidak bermusuh, tapi kita berdoa. Ini ciri orang yang beriman. Sedang doakan. Kita tengok sahabat-sahabat kita ni, kita doakan, terutama mendoakan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Kerana kita doakan, Allah mustajabkan, maka Allah ampunkan dosa dia. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Ini menunjukkan bahawa doa di dalam sembahyang jenazah Allah makbulkan. Dosa orang yang mati itu diampun oleh Allah dosa dia, dan Allah merahmatikan mereka. Kita doa pada Allah Ta'ala bila kita meninggal dunia, ramai orang yang menyembahyangkan kita, walaupun kita bukan orang alim, bukan orang yang terkenal, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala kenalkan kita ni pada penghuni langit. Bila kita meninggal dunia, ramai orang datang berdoa pada Allah Ta'ala supaya diampunkan dosa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, orang nak datang sembahyang jenazah kita ni, itu adalah petunjuk Allah kepada orang ni, rasa terdetik, rasa terpanggil nak datang sembahyangkan kita. Walaupun orang tu terkenal, tapi hati orang rasa tak ada, oh meninggal dunia, anak tak sempat nak pergi, tak apalah. Tapi kalaulah contohnya, orang ni memang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kita duduk jauh mana pun, bila dia meninggal dunia, kita kata tak apa, ini aku nak pergi juga nak sembahyang, Allah berikan kemuliaan kepada orang. Contohnya tu guru saya Syekh Taha Al-Yamani, masa mengajar kitab Mukhtasar Latif, dia cerita saya, ketika mana di Yaman, ada seorang yang tengok ramai orang sembahyang dalam masjid ni. Dia kata, apa ni ramai-ramai ni? Dia pun masuk dalam masjid. Dia masuk dalam masjid, orang kata ni ada orang meninggal dunia, dia pun sembahyang. Sembahyang, lepas sembahyang dia pun balik dia masak daging tak, daging dia ni seperti asal. Dia pun pelik, kenapa daging yang dia masak ni tak merah seperti asal, macam baru beli. Sebab hamba Allah ni, orang Arab yang susah-susah ni, dia beli daging, dia nak letak tepi masjid, orang nak sembahyang jenazah, dia takut orang tibai. Lama waktu dia sembahyang jenazah, maknanya dia bawa sekali daging-daging tu. Kalau ada plastik tu, dia bawa plastik tu tengah sembahyang jenazah. Dia rasa pelik, maka dia tanya orang, yang aku pergi sembahyang semalam ni siapa? Orang kata itu Habib. Kemudian kata, oh patutlah, dia kata, aku sembahyang jenazah tadi, aku bawa daging-daging tu. Kalau daging yang ku masak tidak dijilat oleh api dan tak terbakar, apatah lagi Habib ini Allah Subhanahu wa taala selamatkan ia daripada api neraka, dan api neraka tak boleh jilat dia. Karamah wali Allah, karamah wali Allah. Syekh Taha hafizahullah taala ketika mengajar kitab Mukhtasar Latif, dia cerita kat saya, ini di antara cerita benar. Dalam dunia Allah menunjukkan karamah para wali Allah Subhanahu wa taala. Daging orang bawa masak bakar tak terbakar, apatah lagi jasad dia.
Mustahil, tidak mustahil. Allah memuliakan wali Allah subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Dan seterusnya, di antara amal-amal salih yang boleh mengkafarahkan, menghapuskan dosa, yaitu ma yu'malu lil mayyiti min a'malil birri was sadaqah. Contohnya kita ketika kita hidup ni, kita banyak bersedekah, kita banyak bantu orang. Bila kita meninggal dunia, sedekah-sedekah wakaf kita ini mengalir, menghapuskan dosa kita. Itu yang disebut bila khutbah saja, rakaat khutbah kedua, suruh kita banyakkan berwakaf. Bila kita wakaf, itulah dia disebut sadaqatun jariyatun, sedekah yang mengalir namanya. Jara yajri, jaryun fahuwa jarin. Nabi SAW menyebut sadaqatun jariyatun, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin. Anak Adam bila meninggal dunia terputus amalan dia. Macam mana dia dah mati nak buat amal macam mana? Tapi boleh amalan yang lain berterusan di antara sedekah jariah. Sedekah tu dia mengalir pahala dia. Wakaf. Wakaf. Itu sebab wakaf walaupun diambil tanah wakaf terpaksa diganti yang lain yang terlebih baik, dinamakan wakaf istibdal, mesti diganti. Contohnya kalau masjid kampung kita dibuat masjid yang baru, ada masjid lama, tak kiralah apa pun, natap ke besi ke, kita tak boleh pakat-pakat. Ahli jawatan kuasa ni besi-besi apa semua ni, siapa rasa nak bawa balik, bawa balik lah. Tak boleh, itu harta wakaf orang. Maka hendaklah kita beli dan ditukarkan yang lain dan dipindahkan kepada masjid yang baru supaya ia berterusan. Ni banyak ni kipas-kipas lama-lama ni kan, buruk-buruk. Ahli jawatan kuasa masjid, bawa lah, pakat-pakat semua bawa balik. Ni pun bawa balik, cuci. Tak boleh. Itu wakaf, dia tidak berterusan nanti. Maka hendaklah dia berterusan. Tukarkan yang lebih baik. Kumpul duit semua ni, beli kipas gergasi. Nampak ni? Jadi orang yang semayang dalam masjid baru ni, dia dah ada kipas gergasi ni, orang pun jadi selesa solat, rasa tenang. Ini hasil daripada wakaf orang dulu. Berterusan dia. Punah pula kipas ni, boleh bagi kat lain pula. Tukar pula pada ekon baru pula. Begitulah seterusnya. Ianya akan mengalir seterus. Tidak boleh di campak-campak, tak boleh. Sebab ini sadaqatun jariyatun, itu sedekah yang mengalir pahalanya. Kita orang Melayu sebab biasa sebut sedekah jariah. Kalimah jariah itu ialah mengalir. Mana sedekah yang mengalir pahalanya walaupun kita sudah mati. Ini di antara cara kita nak supaya dosa kita diampun oleh Allah. Kemudian syafaatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga syafaat orang yang lain. Syafaat sahabat handai juga boleh bagi syafaat. Kita ni baik-baik sekarang ni, ada di antara sahabat kita orang yang saleh. Besok di akhirat dia kata, ya Allah, sahabat aku ni sahabat karib aku, kemana aku mengaji dia ada dia, di mana dia ya Allah. Tengok-tengok hamba Allah ni masuk neraka. Ya Allah, dengan rahmatmu dan dengan bersifat rahmanmu ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah supaya keluarkan sahabat aku ni. Mana sahabat boleh memberikan syafaat, sahabat yang saleh, kawanan sahabat yang saleh. Ini hadis sahih. Hatta Syekh Idris Marbawi telah membahaskan dalam kitabnya jilid yang ke-17 berkaitan tentang bab syafaat. Berkaitan tentang syafaat, sahabat boleh memberi syafaat, belum orang lain lagi. Quran boleh beri syafaat, salat boleh bagi syafaat, sedekah boleh bagi syafaat, banyak syafaat. Dan seterusnya lagi, musibah. Ini kalau kita ditimpa macam-macam penyakit, lepas satu-satu diuji, kita sabar,
kita menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ia juga merupakan menghapuskan dosa. Di antaranya iaitu musibah. Dan seterusnya, sentiasa memohon rahmat daripada Allah dan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Bila dapat rahmat dan keampunan, Allah hapuskan dosa. Di antara caranya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah taala. Sambung balik kita. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bi ulumihi fid darain amin. Dan mengqadakkan barang yang luput seperti semayang, dia qadak. Kemudian dan puasa wajib dia qada. Dan ahli waris boleh qada. Mana sesiapa di antara ahli keluarganya meninggalkan puasa, maka walinya boleh qadakan. Shama anhu waliyuhu. Barang siapa meninggalkan puasa, dia ada puasa. Man mata wa alaihi saumun. Barang siapa mati, baginya ada puasa. Shama anhu waliyuhu. Wali dia boleh puasakan. Mana kita nak puasa untuk arwah ayah kita. Arwah ayah kita ni dah tua-tua baru dia puasa. Zaman dia muda-muda kerja kontrak, kerja berat-berat ni, makan roti mgali dia kerja dia. Mak kita kata tak tahulah ayah kau ni. Tapi dia dah tua-tua berubah dia. Aku pun pelik kata dah tua-tua ni hilang gastrik aku. Zaman muda gastrik saja dia. Dah tua hilang gastrik. Sebenarnya dah tua dia baru dia berubah. Banyak lagi. Dia tak qada. Bayar kafarah fidyah, ya kita kena bayar sebab ia tak qada. Dan kita qadakan, ahli keluarga boleh qadakan. Ibu-ibu banyak tak qada puasa. Anak dia ada 9 orang, dekat-dekat dengan bulan Ramadan bersalin. Bulan Ramadan dia bersalin, tahun depan juga dia bulan Ramadan dia bersalin, tahun depan juga bulan Ramadan dia bersalin. 4 kali 4 Ramadan dia bersalin pada bulan Ramadan. Dah tua-tua ni tak sempat nak qada, meninggal dunia. Kita sebagai anak rasanya mak tak qada, tak sempat qada. Mak tak sempat qada sebab dah tua, dia dalam keadaan sakit. Kita boleh qadakan. Boleh qadakan. Fidyah dia kena bayar fidyah. Fidyah kena bayar. Qada boleh kita qadakan. Ini anak yang saleh. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut shama anhu waliyuhu, maka hendaklah walinya menggantikan puasanya. Ini bawa anak yang saleh, bawa anak yang saleh. Ataupun kita sebagai sahabat mengqadakan puasa sahabat kita, boleh dengan izin ahli waris. Dia jumpa ahli warisnya, bapak kamu ni sahabat pakcik. Bapak nak pakcik nak tanya, bapak kamu dulu sempat tak qada? Tak tahulah pakcik, rasanya ayah tak sempat qada. Tak apalah, dia pernah sama-sama tak puasa dengan pakcik, rasa-rasa 10 hari dia tak puasa. Yang 10 hari itu pakcik tolong puasakan. Boleh tak? Boleh. Biizni walihi, dengan izin walinya. Mazhab kita kena ada izin daripada wali, mazhab lain ada meronggakan. Ini di antara tanda orang benar-benar bertaubat. Walaupun puasa 1 hari tertinggal, maka wajib dia qada. Wajib dia qada. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, kalau dia boleh qada, kalau tak boleh qada kerana dia sakit, bayarkan fidyah. Bayarkan fidyah. Contohnya pada bulan Ramadan dia semput, terpaksa pakai inhaler. Di Malaysia ni pandangan batal puasa. Guru saya Syekh Wazir, Syekh Wazir, seorang ulama yang alim,
lama mengaji dengan Syekh Yasir Al-Padani, Syekh Muhammad Abdullah Sa'id Al-Lahji, Syekh Ismail Zain Al-Yamani masih hidup. Dia kata ana pakai inhaler, ana tahulah Syukri, dia kata ada ain masuk ke dalam rongga. Dia kata ana pakai, ana tahulah batal. Kalau tak boleh, kata jangan kata darurat, dia kata batal. Dia cakap saya batal, ana kata hukumnya batal. Sama ana pakai, ana tahulah, dia kata. Dan wajib qada kalau dia sihat. Kalau dia tak sihat, maka bila berterusan memakai, hendaklah ia membayar fidyah. Tapi Darul Ifta Mesir tak batal. Darul Ifta Mesir tak batal. Mungkin saya pun kaji-kaji semula, ialah yang Darul Ifta Mesir tu, dia kajian, dia tak pakai. Dia dengar orang bentang daripada doktor daripada Ain Syam, Syekh Ali Jumaah, dia kata tak batal. Tu pandangan Syekh Ali. Syekh Ali Jumaah ni dia banyak kontroversi pandangan dia. Tapi saya tanya soalan, berapa soalan, maka dia tanya saya, Malaysia kata begitu. Dia pandai mengelak. Sebab Mesir lain pandangan Mesir. Perempuan berkhitan haram di Mesir. Syekh Ali Jumaah kata perempuan tak ada khitan. Tak ada dalil bahawa Nabi SAW mengkhitankan Fatimah Zahra. Itu Syekh Ali yang datang baru ni. Itu tak apalah, dia pandangan dia. Tapi kalau kita tanya Syekh Taha Rayyan, Allah yarhamuh, meninggal dunia, dia kata khitan ni sudah maklum walaupun tidak jelas. Kerana Nabi SAW menyebut iza iltaqal khitananu faqad wajabal ghuslu. Apabila bertemu dua khitan, iaitu lelaki dan perempuan, maka hendaklah mandi. Ini wajib. Maknanya disebut khitan, perempuan berkhitan. Syekh Taha Rayyan, ulama besar Mesir. Ini pandangan masing-masing. Pandangan masing-masing. Apa Syekh Ali pun punya pandangan, ulama-ulama lain juga ada pandangan. Itu masing-masing pandangan. Kita sebagai orang yang berilmu boleh melihat manakah pandangan yang lebih kuat, lebih kuat. Jadi bagi mereka yang berpuasa, ambillah pandangan yang lebih berhati-hati. Kalau dia pakai ini kerana dia masuk darah. Dan saya tanya, ada dekat pejabat saya seorang perempuan tu selalu pakai. Saya rasa masuk darah. Masuk Ustaz, kata. Biasa. Mana batal itu lebih kuat. Batal itu lebih kuat. Kalau dia tak boleh qada, bayar fidyah. Bayar fidyah. Itu adalah lebih baik. Syekh Wazir cakap dengan saya, lebih baik kalau boleh qada ataupun bayar fidyah, tak boleh kata biar begitu saja. Maka saya pun telah meneliti, walaupun saya belajar masa Darul Ifta Mesir kata tak batal. Yang bentang tu Said Shaltut udah bentang panjang. Pandangan masing-masing. Bagi saya lebih baik diqada ataupun dibayarkan fidyah. Ini lebih berhati-hati. Dan seterusnya lagi, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Sama balik kita tu. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Dan cita-cita atas tiada kembali kepada umpama segala dosa. Ini mesti dia berazam. Macam mana nak tahu azam tu betul tak betul? Al-Imam Ibn Jauzi menyebut alamatul azmi at-tadaruku lima fata. Tanda orang berazam, dia akan cuba tadaruk, mengambil peluang untuk dapat balik apa yang telah luput. Begitu. Makna dia qada. Yang telah terlepas ni, dia tak boleh lepas begitu saja. At-tadaruk, dia cuba nak mendapatkan semula apa yang telah luput. Ini tanda orang berazam. Dan dia akan buat amalan-amalan seterusnya, dia tak mau terlepas. Wa islahu ma ya'ti, dan memperbaiki sesuatu yang akan datang. Itu tanda orang berazam. Maka apa tanda orang berazam? Al-qasdu
wattadaruku lima fata wa islahu ma ya'ti. Dia mesti ada qasad dan dia nak mencapaikan semula sesuatu yang telah terlepas, dan dia akan memperbaiki yang akan datang ni, akan perbaiki. Itu tanda orang berazam. Itu tanda orang berazam. Ini disebut oleh Al-Imam Ibn Jauzi rahimahullah ta'ala. Terus lagi kitab kita. Dan cita-cita tiada akan kembali kepada umpama segala dosa yang telah lalu, tetapinya disyaratkan bahawa adalah yang demikian itu kerana semata-mata membesarkan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dan tegah daripada murkanya. Sebab apa dia buat begitu? Kerana ianya menjunjung perintah Allah dan takut kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut. Oleh sebab itu Nabi SAW bersabda, syurga ni dia ada pintu. Semua pintu-pintu syurga, ada 8 pintu syurga. Syurga dia tak sama dengan neraka. Lil jannati samaniyatu abwab. Bagi syurga ni ada 8 pintu. 7 pintu telah tertutup dan 1 pintu sahaja dibuka. Itulah taubat. Itulah taubat. Lil jannati samaniyatu abwab, sab'atun mughlaqatun wa babun maftuhun lit-taubati hatta tatlu'a asy-syamsu min nahwihi. Rawahu Tabrani. Nabi SAW bersabda, bagi syurga ni ada 8 pintu. 7 dah tertutup dah. 1 pintu sahaja dibuka, itu pintu taubat. Bila? Sehinggalah terbitnya matahari. Daripada barat ni bila dah terbit, tak ada peluang lagi untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum ianya ditutup rapat, maka hendaklah kita ini merasakan takutnya kepada Allah dan sentiasa membesarkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah ta'ala. Seterusnya lagi, dan sangat pedih seksanya. Mana sangat pedih seksanya, dan sangat pedih. Orang sebab bahasa Kelantan pedih, cara pedih, bunyinya macam sin ujung. Dan sangat pedih seksanya jua tiada kerana gemar bagi dunia dan takut daripada manusia atau menuntut puji mereka itu. Dia bukan kerana nak diagung-agungkan, bukan nak supaya disanjung, bukan kerana dia segan kepada manusia. Dia hanya mengagungkan Allah, takutkan sisaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Dan kata Sayyidi Abdul Wahhab Asy-Sya'rani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani rahimahullahu ta'ala ulama yang menggabungkan 3 ilmu ataupun 2 ilmu, ilmu syariah dan ilmu haqiqah. Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani ni, tapi orang dulu Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani ni seperti aliran wahdatul wujud, kerana mengikut Syekh Ibn Arabi. Di antara kitab beliau Al-Yawaqi wal Jawahir, meringkaskan kitab Futuhat karangan Syekh Ibn Arabi. Orang bila baca buku kitab sufi ni, bahasa dia tinggi, bahasa tinggi. Macam kita baca sastra, bukan kita faham pun. Baca buku sastra. Kalau orang dulu belajar sastra, kalau orang dulu kalau aliran sastra, belajarlah Hikayat Malin Deman. Tingkat 4 orang belajar. Kalau aliran sains tak ada belajar. Kalau orang aliran sastra belajar Hakikat Malin Deman lah, macam-macam. Kena belajar istilah-istilah tu. Baca, kita orang Melayu baca tak faham, belum lagi ahli-ahli sastra yang lain. Begitu dia bahasa sufi ni, bahasa sufi. Orang zahir bila baca kitab sufi, dia terus sesat. Dia nampak pokok, dia kata Allah, nampak tu wahdatul wujud,
bahawa Allah pada pokok. Istilah ini istilah sufi, dinamakan mazhar, dizahirkan oleh Allah. Allah zahirkan kudrahnya dan iradahnya menerusi kejadian. Maka bila kita pandang pada pokok, maka kita terpandang kudrah Allah. Maka kita tersebut pokok Allah, kerana Allah menzahirkan kudrahnya menerusi kejadian. Allah Subhanahu wa taala menzahirkan kudrah dan iradahnya, keindahan yang ada. Dia nampak benda cantik, Allah, Allah. Bukan pada muka itu ada Allah, tapi kerana muka yang dijadikan oleh Allah cantik tu, dia dizahirkan oleh Allah, menunjukkan Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan. Nama Allah Al-Jamil, Allah Al-Qadir, Allah Subhanahu wa taala Al-Murid, dan seterusnya. Ini disebut dalam istilah tasawuf mazhar bagi sifat. Itu sebab ngaji kitab tauhid, apa tanda ada Allah? Adanya alam. Alam ini adalah merupakan mazhar, dizahirkan oleh Allah taala sifat-sifat kesempurnaannya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, Syekh Ibn Arabi, dia bukan wahdatul wujud. Jangan menuduh ulama-ulama, kerana mereka ini adalah ulama yang ikhlas dan telah berkata oleh segala ahlu tariqah yang muhaqqiqun, bahawasanya barang siapa menyesal ia atas dosanya sekejap mata, sekelip mata, dan mengaku ia dengan dia, mengaku dia buat dosa, maka sungguhnya sahlah taubat dia. Dia mengaku bahawa dia buat dosa, dia iqrar, maka sahlah. Mengikut ahli sufi, maka sahlah. Ahli hakikat, maka sahlah taubat dia ni, ya, apabila ia mengaku. Mengaku, syaratnya mesti dia mengaku dan sentiasa dalam keadaan istiqamah, merasakan bahawa ianya berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, dari sayugianya bagi tiap-tiap mukallaf, insyaallah kita sambung akan datang. Dan kata Sayyidi Abdul Wahab Asy-Sya'rani, mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan diradai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول. اللهم صل على محمد, يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد, يا رب صل عليه وسلم. قلوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول. اللهم صل على محمد, اللهم صل على محمد, يا رب صل عليه وسلم. لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي. اللهم صل على محمد, يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد,
يا رب صل عليه وسلم. ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي. اللهم صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. أيا ليالي الرضا علينا عدي ليخضر منك عودي. اللهم صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. عدي علينا بكل خير بالمصطفى طيب الجدود. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. بالله صلني فداك روحي ذبت من الحجر والصدود. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. أنا الذي همت في هواكم يوما أراكم يكون عيدي. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. ثم الصلاة على نبينا وآله الركع السجود. اللهم صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. InsyaAllah saya besok akan berangkat ke Tanah Suci Makkah bersama isteri dan jemaah-jemaah sekalian. Saya mohon pada Allah Ta'ala dan doa tuan-tuan semua, doakan saya sihat, isteri dan jemaah yang sama-sama di negeri Melaka dan seluruh Malaysia dan seluruh dunia ini mendapat haji yang mabrur dan sihatkan tubuh badan. InsyaAllah pulang ke tanah air pada 14 bulan 9 insyaAllah selama 47 hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberkati pertemuan kita pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس
بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها حج بيتك الحرام وزيارة حبيبك ونبيك سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم في صحة وعافية وسلامة ولطف وبلوغ المرام. اللهم لا تمتنا حتى نرى باب السلام ونصلي خلف المقام إبراهيم عليه السلام ونشرب ماء الزمزم في مسجد الحرام ونزور حبيبك ونبيك سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بيسر ولطف وبلوغ المرام. اللهم يسر لنا أمورنا، اللهم يسر لنا أمورنا، اللهم يسر لنا أمورنا، والراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة في ديننا ودنيانا، وكلنا صاحبا في سفرنا، وكلنا صاحبا في سفرنا، وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا. اللهم يا مسهل الشديد ويا ملين الحديد ويا من هو كل يوم في أمر جديد، أخرجنا من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك ندفع ما نطيق وما لا نطيق. يا شفيق يا رفيق اشفق بنا وبكل مبتلى ومريض. اللهم فرج عنا كل هم وغم وأخرجنا من كل حزن وكرب. يا فارج الهم ويا كاشف الغم فرج عنا ما قد ضاقت به صدورنا وعيل معه صبرنا وقلت فيه حيلتنا وضعفت له قوتنا. اللهم إنا نعوذ بك وبنور قدسك وبركة طهارتك وعظمة جلالك من كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم أنت غياثنا فبك نغوث وأنت ملاذنا فبك نلوذ. اللهم أنت غياثنا فبك نغوث وأنت عياذنا فبك نعوذ وأنت ملاذنا فبك نلوذ. يا من ذلت له رقاب الجبابرة وخضعت له مقاليد الفراعنة، أجرنا من خزيك وعقوبتك واحفظنا وأهلينا وأموالنا في ليلنا ونهارنا ونومنا وقرارنا. لا إله إلا أنت تعظيما لوجهك وتكريما لسبحات عرشك. فاصرف عنا شر عبادك، فاصرف عنا شر عبادك، فاصرف عنا شر عبادك، واجعلنا في حفظ عنايتك وسرادقة حفظك، وعد علينا بخير يا أرحم الراحمين. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير، فإن تيسير العسر عليك يسير. اللهم لا تشمت بنا عدونا ولا تسئ بنا صديقنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت، يا كاسي العظام لحما وناشزها بعد الموت، نسألك اللهم بأسمائك الحسنى ألا تخرجنا عن دائرة الألطاف، وآمنا من كل ما نخاف، وكلنا بلطفك الخفي والظاهر. اللهم إنا نسألك في سفرنا حجاجنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون عليهم سفرهم واطوي عنهم بعدهم. أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال. اللهم أعزهم من وثعاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. اللهم اكتب السلامة والعافية لنا ولعبيدك الحجاج والزوار والمسافرين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في برك وجوك، وقنا وقهم شر الظالمين. اللهم اجعل
اللهم اجعل حجهم حجا مبرورا اللهم حجهم حجا مبرورا اللهم اجعل حجهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور. يا الله هذا الدعاء ومنك الإجابة، استجب اللهم دعاءنا وحقق فيك رجاءنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل اجتماعنا بالرحمة وافتراقنا بالمغفرة وخاتمتنا بالسعادة وألهمنا الرشد والحكمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.